Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini, yang mana seperti biasa kita akan membahaskan berkaitan ma'rifatus sahabah, iaitu mengenal sahabat Nabi SAW. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan mengenal dua perkara, iaitu bukan sahaja kita akan membicarakan berkaitan sahabat Nabi, tetapi kita juga akan membicarakan tentang musuh Nabi hari ini. Kerana kita baru saja lepas membahaskan berkaitan Isra' dan Mi'raj, jadi pertemuan kali ini dia ada kaitan sikit, tapi taklah kaitan rapat. Contohnya, pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita ketahui ada peristiwa Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Tetapi siapakah Nabi Idris ini? Sebab dalam Al-Quran kita akan lihat kisah tentang Nabi Idris ni sangat sikit diceritakan. Bahkan bila mana Allah menyebutkan nama Nabi Idris dalam Al-Quran secara sharih, sukar kita nak cari melainkan beberapa tempat sahaja, tak berapa banyak. Jadi apa kisah berkaitan Nabi Idris ni? Ini kita akan bicarakan. Kemudian kita ketahui ada beberapa peristiwa yang mana yang berlaku sebelum mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Terutamanya bila mana kematian, kita katakan, Abu Talib. Maka kita akan bahaskan apa pandangan Syiah berkaitan Abu Talib ni. Adakah Syiah berpandangan dia Abu Talib ni mati dalam keadaan kufur ataupun beriman? Kita akan lihat perbahasan ni ada dibahas oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Jadi ini antara perkara, beberapa perkara yang mana kita akan bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita sebutkan bila Nabi SAW naik dalam peristiwa Mi'raj tersebut, baginda bertemu dengan Nabi Idris. Persoalannya, siapakah Nabi Idris ni? Sebab seperti mana kita sebutkan awal-awal tadi, sangat sedikit kisah yang mana Allah bicarakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran berkaitan Nabi Idris. Allah menyebutkan bahawasanya dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Idris, iaitu wahai Muhammad, sebutkanlah, ceritakanlah dalam Al-Quran ini berkaitan kisah Nabi Idris. Maksudnya Allah hendak suruh Nabi Muhammad SAW cerita dekat kita kisah berkaitan Nabi Idris yang mana ada dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita tengok macam kita sebutkan tadi, tak berapa banyak kisah. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, ada membahaskan berkaitan Nabi Idris, dan juga riwayat-riwayat Israiliyat juga membahaskan siapakah Nabi Idris ini. Yang pertama, kalau kita tengok di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar ada membahaskan tentang siapakah Nabi Idris. Yang pertama disebutkan, Nabi Idris ini merupakan moyang kepada Nabi Nuh. Ini pandangan pertama. Nabi Idris merupakan moyang kepada Nabi Nuh. Manakala pandangan yang kedua, Nabi Idris ini merupakan Jaddun Nuh, iaitu tok wan Nabi Nuh. Ada beza tu dengan tadi. Tadi kita katakan yang pertama, Nabi Idris ini moyang pada Nabi Nuh. Pandangan yang kedua, Nabi Idris ni adalah tok wan kepada Nabi Nuh. Ini beberapa pandangan yang mana disebutkan. Seterusnya, apa nama Nabi Nuh? Apa nama Nabi Idris? Di sini juga kita akan lihat ada perbahasan dalam kitab-kitab tafsir. Ada yang menyebutkan nama Nabi Idris ni adalah Khanuq ataupun Hunuq. Ada yang mana menyebutkan nama Nabi Idris yang sebenar adalah Khanuq ataupun Hunuq. Ini disebutkan, dibahaskan oleh ulama tafsir. Tapi dalam Al-Quran tak sebutlah berkaitan hal tersebut. Tetapi riwayat-riwayat Israiliyat ada menceritakan, membahaskan berkaitan hal ini. Seterusnya, kita juga akan lihat ada perbahasan dalam kalangan para ulama. Adakah Nabi Ilyas dan Nabi Idris ni orang yang sama ke macam mana? Ini juga dibahaskan. Kalau kita lihat di sini, ada dinukilkan bahawasanya Annal Ilyasa huwa Idris. Salah satu pandangan. Salah satu pandangan menyebutkan Annal Ilyasa, sesungguhnya Nabi Ilyas itu adalah Nabi Idris. Ini salah satu pandangan. Pandangan yang kedua, Ibnu Katsir menolak pandangan ini. Kita sebutkan lagi sekali. Pandangan yang pertama, iaitu ini juga ada pandangan sebahagian ulama salaf yang mengatakan Annal Ilyasa huwa Idris, iaitu Nabi Ilyas merupakan Nabi Idris, orang yang sama. Ini salah satu pandangan. Pandangan ini juga disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, seperti disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Selain itu, pandangan nukilan pandangan ini juga ada juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Maka pandangan pertama menyebutkan Annal Ilyas, sesungguhnya Nabi Ilyas ini
adalah Nabi Idris, orang yang sama. Pandangan kedua, Imam Ibn Katsir menolak pandangan ini. Imam Ibn Katsir tidak menerima pandangan ini, iaitu beliau lebih cenderung mengatakan Nabi Idris dan Ilyas dua orang yang berbeza, bukan orang yang sama. Jika kita terima pandangan yang mengatakan Nabi Idris dan Nabi Ilyas orang yang sama, maka pandangan yang mengatakan bahawasanya Nabi Idris ni merupakan tok wan kepada Nabi Nuh tertolaklah, sebab Nabi Ilyas dah lewat sikit dah. Jadi sebab itulah kita katakan Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lain menolak mengatakan Nabi Ilyas dan Nabi Idris orang yang sama. Tetapi mereka lebih cenderung dia merupakan dua orang berbeza, dua orang Nabi dan Rasul yang berbeza dalam keadaan ini. Jadi kesimpulannya ada dua pandangan. Pandangan pertama yang disandarkan kepada sahabat juga, iaitu pandangan disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Ilyas dan Nabi Idris orang yang sama. Manakala pandangan yang kedua, mereka merupakan dua orang yang berbeza, mereka bukan orang yang sama. Kenapa kita sebutkan benda-benda ni? Kerana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, baginda bertemu Nabi Idris. Jadi kita kena tahulah siapa Nabi Idris ini. Kerana bila mana sesuatu perkara itu Allah takdirkan kepada baginda, ada hikmahnya, bukan saja-saja. Yang seterusnya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah menyebutkan berkaitan Nabi Idris ini. Apa yang mana Allah sebutkan? Allah sebutkan Nabi Idris ini termasuk dalam kalangan minas sabirin, termasuk dalam orang yang mana bersabar. Ini ada isyarat nak menunjukkan Nabi Idris ni ada ujian tertentu yang dihadapi di dunia. Kita lihat orang-orang yang mana para anbiya yang Rasulullah jumpa ketika peristiwa Mi'raj tersebut, kebanyakan para nabi yang baginda jumpa ujian dahsyat. Seperti mana kita tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdakwah sehingga kan la arjumannak, dia punya bapa dia ataupun tok wan dia kata kat Nabi Ibrahim, kalau engkau tak berhenti lagi untuk sebarkan dakwah ini, aku akan rejam engkau. Maksudnya depa orang-orang di sana kata kat Nabi Ibrahim, kalau engkau tak stop daripada sebarkan dakwah ini, aku akan rejam engkau. Apa maksud rejam di sini? Ulama tafsir bahas, yang pertama rejam betul lah dengan batu. Yang kedua dengan perkataan. Maksudnya akan maki, akan kata macam-macam, akan torture macam-macam. Jadi nak katakan Nabi Ibrahim ujian berat. Demikian juga bertemu dengan Nabi Musa. Ketika peristiwa tersebut, ujian yang berat juga dihadapi. Jadi para anbiya, para rasul yang baginda jumpa ketika peristiwa tersebut, semuanya kita katakan ada ujian-ujian tertentu. Kemudian baginda bertemu dengan Nabi Idris. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Idris ini termasuk minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi ini nak menunjukkan Nabi Idris juga di dunia ada diuji, ada ujian tertentu. Cuma wallahu a'lam, kita tidak mengetahui apa ujian yang mana yang dihadapi oleh Nabi Idris. Cuma kalau kita lihat ulama tafsir, seperti mana dalam tafsir Jalalain dan lain-lain menyebutkan ujian yang dihadapi oleh Nabi Idris ataupun maksud kesabaran Nabi Idris ni adalah kesabaran dalam taat kepada perintah Allah. Itu kesabaran yang mana dilakukan oleh Nabi Idris dalam taat kepada perintah Allah. Sebab itu seperti mana kita telah bahaskan, sabar ni dia ada banyak, kita katakan banyak peringkat. Iaitu yang pertama adalah sabar fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Itu darjat yang mana kita katakan kesabaran paling tinggi, iaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi bala musibah. Jadi disebutkan Nabi Idris ini termasuk dalam minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Disebutkan dalam sebahagian kitab tafsir adalah sabar dalam at-ta'atu fillah, iaitu sabar dalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Idris termasuk orang yang sabar. Seterusnya, kalau kita tengok lagi dalam Al-Quran, Allah dah menceritakan tentang Nabi Idris ini, wa rafa'nahu. Allah mengangkat Nabi Idris ni ke mana? Ke tempat yang mana? Makanan aliyya, ke tempat yang mana yang tinggi. Allah sebut dalam Al-Quran, wa rafa'nahu, kami mengangkat Idris ini ke tempat yang mana yang tinggi. Jadi apa maksudnya di sini? Apa maksud Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi? Di sinilah berlaku perbahasan dalam kalangan ulama dalam menceritakan maksud yang mana diangkat ke tempat yang tinggi. Adakah betul-betul diangkat ke langit, ataupun adakah ini maknawi sahaja ke ataupun hakikat? Ini kita akan lihat para ulama tafsir ada membahaskan perkara ini. Kita tengok pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama adalah pandangan waqala al-Hasan. Pandangan al-Hasan, ulama salaf juga. Maksud Allah mengangkat
Nabi Idris ke tempat yang tinggi, pandangan yang pertama maksudnya Al-Jannah. Dia akan masuk syurga. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, maksud Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi adalah rufi'a ilas sama. Maksudnya Allah angkat Nabi Idris pergi ke langit. Pandangan kedua. Ini pandangan siapa ni? Ini pandangan Mujahid, ulama tafsir besar. Kita katakan dalam kalangan salaf. Maksudnya perkataan maksudnya Allah mengangkat Nabi Idris ke langit ni ataupun mengangkat di tempat yang tinggi, maksudnya adalah rufi'a ilas sama. Diangkat naik ke langit. Seterusnya kita tengok ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Pandangan yang ketiga, maksud Allah mengangkat Nabi Idris ini, Allah memuliakan Nabi Idris pada zaman tersebut melebihi orang lain. Jadi kesimpulannya kita ringkaskan ada 3 pandangan. Apa maksud Allah sebut wa rafa'nahu? Kami mengangkat Nabi Idris ini ke tempat yang tinggi. Jadi pandangan pertama al-jannah, syurga. Pandangan kedua adalah kita katakan rufi'a ilas sama, betul-betul memang diangkat ke langit betul. Yang ketiga adalah kita katakan Allah meninggikan Nabi Idris pada zaman dia melebihi orang lain. Kita lihat pandangan ulama tafsir kebanyakannya memilih Allah mengangkat Nabi Idris, memang Nabi Idris naik ke langit. Nabi Idris naik ke langit. Sebab itu dalam peristiwa Mi'raj tersebut baginda jumpa Nabi Idris. Cuma bila kita kata memang benar Allah angkat Nabi Idris naik ke langit, timbul perbahasan lain. Adakah Nabi Idris naik ke langit tersebut dalam keadaan dia masih hidup ataupun setelah meninggal dunia? Ini timbul perbahasan juga dalam kalangan ulama salaf pun bahas benda ni. Adakah Nabi Idris naik ke atas tersebut dalam keadaan masih hidup ataupun meninggal dunia? Jika kita lihat dalam bab ini, terdapat riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga dalam Tafsir Tabari. Ada riwayat yang mana kita katakan sanadnya rijaluhu siqat. Perawi-perawi meriwayatkan ini adalah siqah kesemuanya. Tetapi riwayat ni dia terhenti kepada sahabat. Dia tidak sampai kepada, tidak marfu' kepada Nabi. Ada riwayat yang mana menunjukkan bahawasanya Nabi Idris ini naik, kita katakan, ke langit dalam keadaan hayy, hidup. Tetapi riwayat ini adalah riwayat Israiliyat dah. Sebab apa? Kerana Ibnu Abbas dia ambil riwayat ni daripada Ka'ab bin Ahbar. Kita telah tahu, saya rasa yakin di sini semua telah belajar macam mana cara untuk berinteraksi dengan riwayat Israiliyat. Kita tidak menolak keseluruhannya dan juga kita tidak menerima kesemuanya. Jadi dengan riwayat Israiliyat ni ada dawabit, cara untuk menghadapinya. Kita tidak menolak secara total dan kita tidak menerima juga secara keseluruhannya. Jadi ada riwayat yang mana Ibnu Abbas mengambil daripada Ka'ab bin Ahbar bahwasanya Nabi Idris naik ke langit dalam keadaan hayy, hidup. Bahkan disebutkan perawi yang meriwayatkan, kita katakan riwayat ini adalah perawinya adalah siqah. Ini ada dibahaskan bahwasanya disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah ada riwayat berkaitan hal ini. Cuma Ibnu Hajar Al-Asqalani ada memberi komentar, bagi komen. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat yang menceritakan Nabi Idris naik ke langit dalam keadaan hayy, keadaan hidup, Ibnu Hajar kata bahwasanya riwayat berkaitan hal ini tidak sabit, yang mana yang marfu' sampai kepada Nabi dalam keadaan qawiyah, yang mana yang kuat riwayatnya tidak ada. Kalau yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia terhenti kepada siapa? Ia terhenti kepada Ka'ab bin Ahbar. Jadi kesimpulannya berkaitan Nabi Idris naik ke langit dalam keadaan masih hidup ataupun telah wafat. Ini berlaku khilaf dalam kalangan ulama salaf tersendiri. Pandangan pertama, naik dalam keadaan apa? Masih hidup. Seperti mana kita tengok riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tapi riwayat ini daripada Ka'ab bin Ahbar lah, riwayat Israiliyat. Pandangan yang seterusnya yang kedua, seperti mana Ibnu Hajar sebut, bahwasanya riwayat-riwayat menceritakan Nabi Idris naik ke langit dalam keadaan hidup, riwayat ini tidak ada yang sabit sekiranya daripada marfu'. Yang marfu' pada Nabi tidak ada yang sabit. Yang marfu'atin qawiyatin, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Yang marfu' sampai kepada Nabi dalam keadaan qawiyah, kuat dari segi penghujahan sanad, tidak ada. Jadi kesimpulannya ia khilaf lah dalam kalangan ulama salaf. Ada sebahagian mengatakan naik dalam keadaan masih hidup, ada keadaan sebaliknya. Cuma jika yang menerima Nabi Idris naik dalam keadaan masih hidup, disebutkan bahawasanya Nabi Idris diambil nyawa dia ketika mana di langit. Itu ada riwayat menceritakan jugalah, juga riwayat Israiliyat, iaitu Nabi Idris naik ke langit dan diambil nyawa dia ketika mana di langit. Ini ada disebutkan riwayat-riwayat seperti mana yang kita ceritakan tadi.
Cuma riwayat tersebut tidak marfu' kepada Nabi SAW, ia terhenti kepada Ka'ab bin Ahbar. Jadi yang pastinya kita ketahui Nabi Idris memang Allah angkat kedudukan dia. Wa rafa'nahu, Allah kata, kami angkat kedudukan ataupun kami angkat Nabi Idris ini pada tempat yang mana yang tinggi. Cuma ulama khilaf adakah naik tersebut dalam keadaan masih hidup ataupun sebaliknya. Yang pastinya kita ketahui Nabi Idris diangkat oleh Allah. Jadi sebab itulah kita tidak pelik kenapa Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, kerana Allah mengangkat Nabi Idris naik ke langit. Ini antara kisah yang mana berkaitan Nabi Idris yang mana kita sebutkan. Yang seterusnya, kalau kita tengok berkaitan kisah ini, dan kita tengok telah ramai juga asatizah menyebutkan ada 3 peristiwa yang mana yang sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ada 3 peristiwa penting yang berlaku pada Nabi SAW. Ini ramai dah asatizah telah sebut. Tapi hari ini kita akan menyebutkan kisah sebahagian berkaitan hal ini, iaitu beberapa perkara berkaitan hal ini kita akan sebutkan. Yang pertama, kita ketahui bahawasanya antara perkara yang mendukacitakan, yang menyedihkan Nabi SAW adalah kematian Abu Talib, kematian bapa saudara Nabi SAW. Ini peristiwa yang mendukacitakan baginda, yang mana ada riwayat menyebutkan anna Abu Talib lama hadaratul wafah. Abu Talib ini ketika keadaan dia dah nak meninggal dunia, nak mati dah, daqala alaihi Nabi SAW. Rasulullah pun pergi jumpa dengan Abu Talib dalam keadaan berbaring dah, nak meninggal dunia dah. Wa indahu Abu Jahal. Tetapi dalam keadaan Rasulullah pergi tu, Abu Jahal dah ada. Abu Jahal dah ada kat situ dulu. Kemudian kita ketahui bahawasanya hubungan Abu Talib dan Nabi SAW bukan biasa, rapat. Sebelum mana Abu Talib menjaga baginda, baginda dijaga oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah tok wan Nabi, dan Abdul Muttalib ini adalah ayah kepada Abu Talib. Jadi ketika mana Abdul Muttalib, tok wan Nabi, jaga Rasulullah ini, waktu mana Abdul Muttalib nak meninggal dunia, dia wasiatkan supaya Abu Talib ni yang mana jaga Rasulullah SAW. Sebab tu Abu Talib ni dia jaga baginda. Hubungan mereka rapat, sehingga kan orang Quraisy depa rasa hormat sikit dekat Abu Talib. Sebab tu mereka taklah berapa buat sangat kat baginda, walaupun ada juga tekanan diberikan. Quraisy bagi tekanan kuat juga kat baginda, tetapi bila ada Abu Talib ni, kuranglah sikit nak dibandingkan setelah kematian Abu Talib ini. Kemudian bila mana Abu Talib dalam keadaan berbaring nak wafat, Rasulullah pun masuk. Bila Rasulullah masuk, Rasulullah pun sebut, ya am, wahai pakcik, wahai bapa saudaraku, qul, katakanlah la ilaha illallah. Rasulullah ajak dekat Abu Talib supaya sebut la ilaha illallah. Kemudian dekat situ ada Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Targhabu an millati Abdul Muttalib. Adakah engkau nak membenci agama nenek moyang kita? Abu Jahal duk hasut Abu Talib. Abu Jahal kata Rasulullah tengah duk ajak Abu Talib ni supaya sebut la ilaha illallah. Kemudian Abu Jahal kata atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei wahai Abu Talib, engkau nak memusuhi, nak benci ke agama nenek moyang kita? Itu yang mana kita ketahui ataupun kita katakan yang mana dihadapi, yang mana dihasut oleh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah berulang banyak kali, ajak lagi. Akhir sekali, perkataan terakhir Abu Talib sebelum mana meninggal dunia, Abu Talib mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Aku mati di atas agama ayah aku. Maksudnya aku mati di atas agama nenek moyang aku. Jadi Abu Talib ini dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan kufur. Dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Jadi itu kita katakan akhir hayat yang berlaku pada Abu Talib. Sebab itu yang mana seperti mana kita sebutkan selalu tentang khutbatul hajah. Yang mana tentang khutbatul hajah yang mana selalu kita dengar waktu khutbah Jumaat, yang mana kita sebut waktu sebelum kuliah, yang mana Nabi SAW menyebutkan may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Iaitu maksudnya may yahdihillah fala mudillalah. Siapa yang mana Allah bagi hidayah dekat dia, fala mudillalah, tak ada siapa yang dapat sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa yang mampu bagi hidayah. Kita lihat, alhamdulillah kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kita diberikan, direzekikan untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Walaupun kita tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi kita beriman dengan Rasulullah. Abu Jahal
duduk sebelah Nabi. Bahkan Abu Talib duduk sebelah Nabi. Bahkan Rasulullah sendiri yang mana mengajarkan supaya Abu Talib sebut la ilaha illallah. Sebab tu mana Abu Talib nak wafat, itu pun dia tak terima. Betul apa baginda sebut dalam khutbatul hajah, may yahdihillah fala mudillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah dekat dia, tidak ada siapa yang mampu sesatkan. Wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah. Tak ada siapa yang mana mampu memberikan hidayah kepada orang tersebut. Jadi sebab itulah benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajah. Yang seterusnya, Syiah dia tidak menerima kematian Abu Talib ni dalam keadaan kekafiran. Apa sebabnya? Kita akan sebut lagi. Sebelum itu, kita akan tengok apa nama Abu Talib. Kita akan tengok dahulu apa nama Abu Talib. Abu Talib ni nama dia adalah Abdul Manaf. Abu Talib ni nama dia Abdul Manaf. Ini ada disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kita tengok dia disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Wasmuhu indal jami'i Abdul Manaf. Iaitu nama, kita katakan nama Abu Talib ini di sisi jami' keseluruhan ulama adalah Abdul Manaf. Itu nama dia. Tetapi Syiah punya pandangan lain. Disebutkan wasyazza man qala Imran. Kemudian Ibn Hajar sebut lagi, bal huwa qaulun batilun. Ibn Hajar kata pandangan yang syaz. Syaz ni pandangan yang mana kita katakan yang agak ganjil, pelik. Adalah orang yang mendakwa nama Abu Talib ni Imran. Ibn Hajar tak berhenti lagi dekat tu. Ibn Hajar sambung lagi, bal huwa qaulun batilun. Bahkan ini perkataan pandangan yang batil. Kita mungkin pelik pasal nama saja kot. Pasal apa Ibn Hajar boleh sebut pandangan ni batil? Padahal pasal nama aja. Apa sebab dia? Sebab tu kita kena tengok ada sebab kenapa Ibn Hajar kata pandangan yang sebut nama Abu Talib ni Imran qaulun batil, pandangan yang batil. Sebab apa? Kerana Syiah mereka klaim bahawasanya dalam Al-Quran tentang Ali Imran, itu mereka kata Imran tu itu Abu Talib. Kalau dalam Quran, kalau kita tengok surah berkaitan Ali Imran, Syiah klaim itu adalah Imran di sana adalah Abu Talib. Jadi sebab tu mereka klaim bahawasanya Abu Talib ini beriman. Sebab tu Ibn Hajar kata orang yang mana yang klaim nama Abu Talib ini adalah Imran qaulun batil, perkataan pandangan yang batil. Sebab bukan berhenti dekat tu saja. Syiah dia akan kono lagi, dia akan kata dalam Quran sebut tentang Imran ini adalah Abu Talib. Itu kata Syiah. Sebab tu Ibn Hajar kritik pandangan ni, dia kata qaulun batil. Ini pandangan yang batil. Seterusnya kita tengok pula apa yang mana Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali bila mana kematian ataupun telah meninggal dunia Abu Talib ini, Ali pun datang ke Rasulullah. Ataitu Nabi SAW. Ali pun pergi jumpa Nabi. Kemudian Ali kata apa? Inna ammaka dhalla qad mat. Sayyidina Ali pergi jumpa Rasulullah. Sayyidina Ali kata, inna ammaka, wahai Rasulullah, sesungguhnya pak saudara engkau, sesungguhnya pakcik engkau, inna ammaka dhalla, sesungguhnya pak saudara engkau yang sesat itu qad mat, telah mati. Perkataan ni kasar. Cuba ingat balik. Apa hubungan Ali dengan Abu Talib? Apa hubungan? Seorang bapa, seorang anak. Tapi bila mana Abu Talib meninggal dunia, Ali dalam riwayat Abu Daud pergi jumpa Nabi SAW. Ali kata apa? Inna ammaka dhalla qad mat, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapa saudara engkau yang sesat itu qad mat, telah meninggal dunia. Iaitu bapa Ali sendirilah Abu Talib itu. Jadi sebab itulah ini hujah menunjukkan bahawasanya Abu Talib dia meninggal dalam keadaan bukanlah beriman. Ini menolak perkataan Syiah lah yang mana mengatakan bahawasanya dia beriman. Sebab Ali sendiri yang mana yang menyebutkan hal ini. Lepas mana Sayyidina Ali sebut begini, Rasulullah pun sebut izhab fawarih. Rasulullah sebut dekat Ali, pergilah engkau dan uruskanlah urusan pengkebumian jenazah ayah engkau. Rasulullah kata itu dekat Ali. Ini dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dan dibahaskan juga oleh Imam Syirazi, bahwasanya la yukrahu lil muslim, tidak makruh untuk seseorang muslim itu dia pergi untuk ikut urusan pengkebumian jenazah saudara dia ataupun kita katakan kaum kerabat dalam keluarga dia yang dalam keadaan kafir. Maksudnya tidak makruh sekiranya seseorang tersebut dia pergi untuk ikut urusan pengkebumian saudara ataupun adik-beradik dia yang dalam keadaan kafir. Berdalilkan kisah ni. Sebab apa? Dalam kisah ini Abu Talib kafir.
dan juga Ali orang beriman. Tapi Rasulullah katakan Ali, izhab fawari, pergilah engkau uruskan urusan jenazah ayah engkau. Jadi sebab itulah ulama mazhab Syafi'i tidak memakruhkan sekiranya kita menguruskan, ataupun lebih tepatnya kita ikut, kita pergi untuk mengiringi, lebih tepatnya mengiringi jenazah yang kafir dalam kalangan keluarga kita. Itu tidak makruh menurut mazhab Syafi'i berdasarkan hujah ataupun dalil yang kita sebutkan tadi. Okey, jadi kesimpulannya kita ketahui bahawasanya Abu Talib mati dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan kekufuran, dan dia tak sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun Rasulullah berada di samping dia, tapi dia tidak sebut juga la ilaha illallah. Ini kisah pertama yang mana kita ketahui yang menyebabkan apa? Salah satu kisah yang mana Rasulullah agak kesedihan, berduka cita kerana bapa saudara yang mana bersama dengan baginda, iaitu Abu Talib ini menjaga baginda. Tetapi disebabkan beberapa kes ini yang kita sebutkan tadi, Abu Jahal pula yang mana yang pergi hasut bapa saudara dia, sehinggakan Abu Talib tidak beriman. Jadi sebab itu Rasulullah ada rasa sedih sikitlah berkaitan peristiwa ini. Yang seterusnya, peristiwa kedua, peristiwa yang mana kita katakan kewafatan Khadijah. Tentang Khadijah, kalau ingat, saya takkan sebut panjanglah sebab kita dah sebut dah dalam Ma'rifatus Sahabah dahulu. Pada tahun lepas kita dah sebut dah tentang Khadijah. Jadi kita sebutkan sedikit saja. Kisah pertama tadi sebelum Isra' dan Mi'raj adalah tentang kematian Abu Talib. Yang kedua tentang kewafatan Khadijah. Khadijah merupakan isteri pertama Nabi SAW, yang mana baginda sangat sayang pada Khadijah. Sehingga ada hadis baginda menyebutkan khairun nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita pada zaman tersebut adalah Khadijah. Jadi kalau pada zaman Nabi SAW di Makkah itu, wanita yang paling baik, seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Khadijah. Pada zaman lain siapa? Pada zaman lain adalah zaman tertentu. Sebab riwayat ni Nabi ada sebut, ada riwayat sebut khairun nisa'iha Maryam, sebaik-baik wanita Maryam. Maryam ini pada zaman Maryam lah. Ada riwayat yang kita katakan dalam hadis yang sama, Nabi kata sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Tapi dia ikut zaman. Zaman Maryam, Maryamlah orang paling baik dalam kalangan wanita. Zaman Nabi SAW di Makkah itu, wanita paling baik adalah Khadijah. Kemudian Aisyah ni agak cemburu dengan Khadijah. Walaupun Aisyah dan Khadijah tidak pernah bertemu dalam keadaan kedua-duanya jadi isteri Nabi. Mereka tidak pernah bertemu dalam keadaan kedua-duanya jadi isteri Nabi. Tetapi Aisyah menyebutkan maghirtu ala imra'atin min nisa'ihi. Itu Aisyah kata, aku tak pernah pun cemburu dekat isteri-isteri Nabi ini, maghirtu ala Khadijah, seperti mana aku jealous dekat Khadijah. Sebab apa? Kerana likasrati, disebabkan banyaknya Rasulullah duk sebut nama Khadijah ni. Rasulullah selalu sebut nama Khadijah. Sebab apa? Kerana Khadijah ini yang bersama baginda ketika baginda ditolak. Waktu zaman Mekah ni Rasulullah kena tolak teruk. Iaitu kita katakan bila wahyu pertama turun tu, dalam keadaan baginda dalam keadaan ketakutan, yang mana kita selalu sebut bila mana nampak wahyu pertama ataupun wahyu pertama turun, Rasulullah pun suruh isteri dia zammiluni, selimutkan, dalam keadaan ketakutan sebab kali pertama mendapat ataupun pengalaman yang awal. Jadi Khadijah yang bersama dengan Nabi SAW. Sebab itulah Rasulullah menyayangi Khadijah, selalu menyebut nama Khadijah walaupun Khadijah telah meninggal dunia. Itu peristiwa kedua. Peristiwa yang ketiga pula adalah berkaitan kisah yang mana berlaku di Taif. Sebelum mana kita pergi kepada kisah berlaku di Taif, saya ingin menceritakan dahulu tentang Abu Jahal. Tadi kita sebutkan tadi peristiwa pertama tentang kematian Abu Talib, yang mana Abu Jahal lah yang mana duduk sebelah Abu Talib tu, yang duk kata targhabu an millati Abdul Muttalib. Yang Abu Jahal kata, "Hei Abu Talib, engkau ni nak memusuhi agama nenek moyang kita ke?" Dia kata macam tu. Jadi kita akan tengok pula berkaitan bagaimana pengakhiran Abu Jahal ni dalam hidup dia. Sebab Abu Jahal ni kita ketahui dia orang yang mana yang mengganggu dakwah Nabi SAW dan para sahabat, sehingga akan dia disebutkan sebagai Fir'aun hazihil ummah. Fir'aun bagi umat ni adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni kalau kita lihat, nama dia Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Kerana kita kena ketahui Al-Makhzumi di belakang tersebut, dia daripada suku Makhzum. Bani Hashim adalah Rasulullah, keluarga Rasulullah. Rasulullah daripada Bani Hashim. Suku Makhzum dan Bani Hashim ni selalu lawan. Mereka ni fight. Jadi kita kena ketahui bahawasanya Abu Jahal ada riwayat menunjukkan dia sebenarnya mengakui kebenaran Nabi SAW. Tetapi
disebabkan permusuhan antara kita katakan dua klan ini, dua kita katakan puak ini, satu Makhzum, satu mana Bani Hashim, menyebabkan Abu Jahal tak ikut Nabi SAW. Ada juga riwayat, ada syair. Ada syair daripada Abu Talib. Abu Talib dah pernah bersyair. Dia kata apa? Abu Talib waktu dia hidup, dia kata agama yang betul adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi sebab apa tak ikut? Sebab dia risau orang musuhi dia. Dia takut orang musuhi dia, Abu Talib. Sebab itulah dia tak memeluk agama Islam. Ya, kita akan tengok ada syair-syair tertentu Abu Talib yang menyebutkan dia memang mengaku bahawasanya agama yang benar adalah agama yang mana dibawa oleh Rasulullah. Tapi sebab dia takut orang ejek dia, sebab tu dia kekal dalam kekufuran. Dia kekal dalam kekafiran. Sebab apa? Sebab dia takut orang hentam dia, orang kecam dia pada zaman tersebut. Jadi sebab itu kita tengok pada zaman baginda ada beberapa tokoh ni terima sebenarnya. Maksudnya bukan terima, lebih tepatnya ada dalam hati mereka, betul ni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ni, ajaran dibawa oleh Muhammad ni betul. Ada juga dalam hati mereka, tapi disebabkan kesombongan, disebabkan kita katakan ada benda-benda tertentu, disebabkan dunia, mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita pun kadang-kadang mungkin kita nampak, contoh dalam politik ke apa-apa, kita nampak macam bukan tokoh kita betul, tokoh orang betul. Tapi disebabkan ketaksuban kita, kita pun kekal dengan satu benda. Sama juga benda ni. Jadi sebab itulah kita kena dalam masalah-masalah yang mana kita katakan, kita kena melihat kebenaran melebihi keegoan ataupun dunia yang kita nak ni. Kalau tidak, kita akan terjumus seperti mana Abu Talib, yang mana dia disebabkan takut orang kecam, dia kekal dalam kekafiran, Abu Talib. Macam Abu Jahal, dia dalam hati dia duk rasa Rasulullah betul, tapi disebabkan takut ataupun dia dalam keadaan dia tak mau orang tunduk kepada Bani Hashim, dia pun tak masuk Islam. Kita akan tengok apa perkataan Abu Jahal. Ada orang tanya ke Abu Jahal, atara Muhammad yakzib, iaitu atara Muhammadan yakzib. Wahai Abu Jahal, pada pandangan kau, adakah Muhammad ni seorang pendusta? Kemudian Abu Jahal pun menjawab, ma kaziba qat, Muhammad tak pernah berdusta. Kunna nusammi al-amin, bahkan dulu kami panggil dekat dia al-amin. Abu Jahal sendiri mengaku, bila orang tanya Abu Jahal, Muhammad ni pendusta ke? Dia kata, ma kaziba qat, Muhammad tak pernah pendusta, bahkan dulu kami panggil dia al-amin. Kemudian Abu Jahal sambung lagi, walakin iza kana fi Bani Hashim as-siqayah, akan tetapi Bani Hashim ni, mereka ni dah ada siqayah. Siqayah ni maksudnya ada kita katakan nak urusan berkaitan ayam, nak bagi ayam ataupun jamu ayam dekat tetamu. Dan juga Bani Hashim ni dia banyak kita katakan dia pegang portfolio jawatan tertentu lah dekat Mekah tu. Sebab zaman dahulu orang pergi Mekah akan ada orang yang jamu ayam, yang jamu tu, yang jamu ni. Maka benda-benda ni Bani Hashim yang pegang. Banyak dah benda-benda yang Bani Hashim pegang. Jadi Makhzum, suku Makhzum dengan Bani Hashim ni duk fight. Abu Jahal suku Makhzum, Rasulullah Bani Hashim. Maka Abu Jahal kata, siqayah dapat kat mereka. Kemudian urusan rifadah ataupun benda-benda ni pun dapat kat mereka. Setelah itu, summa takun fihim nubuwah fa ayu syai' li Bani Makhzum. Lepas tu pula Abu Jahal kata, semua tu dah dapat kat Bani Hashim, tiba-tiba mai pula nubuwah, kenabian pun daripada Bani Hashim. Fa ayu syai' li Bani Makhzum. Kalau macam tu, apa lagi tinggal kat Makhzum ni? Sebab itu yang mana Abu Jahal tak beriman. Walaupun dia tahu kebenaran ada kat Nabi, tapi dia tak ikut. Sebab apa? Sebab kita katakan ada benda pengaruh yang mana keduniaan. Sebab puak tertentu. Sebab tu Abu Jahal dia tak menerima Islam. Abu Jahal, Abu Talib, kedua-dua mereka tidak menerima Islam disebabkan apa? Ada kepentingan. Ada kepentingan tertentu. Ini yang mana kisah yang mana kita katakan pada Abu Jahal dan juga Abu Talib. Seterusnya, macam mana kematian Abu Jahal ni? Abu Jahal ni dia jahat. Fir'aun hazihil ummah. Jangan kita rasa kesian kat dia. Bila kita sebut tentang hadis tentang kematian Abu Jahal, jangan kita rasa kesian Abu Jahal. Jangan rasa macam tu. Kerana Abu Jahal ni adalah Fir'aun hazihil ummah. Fir'aun pada umat ini. Kita akan lihat, dia ini mati dalam keadaan dalam pertempuran peperangan Badar. Kita akan lihat riwayat daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman mengatakan, baina ana waqifun fi saffi yauma badrin, iaitu dia kata bahawasanya ketika mana aku sedang berdiri di dalam saf pada peperangan Badar, kemudian fanazartu ila yamini wa shimali, kemudian
Abdurrahman bin Auf kata, aku pun tengok di belah kanan dan juga aku juga tengok di belah kiri aku, iaitu apa yang ada di sana. Kemudian Abdurrahman bin Auf kata, aku nampak ghulamain, ada dua orang budak. Ada dua orang budak yang mana berada di sebelah dia. Kemudian budak tu tanya dekat Abdurrahman bin Auf, "Ya am, wahai pak cik, hal ta'rifu Aba Jahlin?" Pak cik kenal tak Abu Jahal? Budak dua orang ni tanya, "Pak cik kenal tak Abu Jahal?" Kemudian dia pun jawab, "Na'am, ya, pak cik kenal Abu Jahal." Kemudian ditanya dekat budak tersebut, "Ma hajatuka ilaih?" Pak cik kenal Abu Jahal ni. "Ma hajatuka ilaih?" Apa hajat hampa ni? Apa tujuan tanya ni? Ada apa tanya pasal Abu Jahal ni? Kemudian budak ni jawab, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami ni diberitahu, dapat berita yang mana Abu Jahal ni jahat sangat ni. Dia annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu duk hina Rasulullah. Benar budak tu kata lagi, "La in ra'aituhu la yufariqu hatta yamuta," ataupun la yufariqu, sekiranya kami berjumpa dengan dia, kalau aku jumpa dengan dia, la yufariqu, aku takkan berpisah dengan dia, hatta yamutal a'jal minna, sehingga kan salah seorang pada kami pasti akan mati. Budak ni kata, kalau aku bertemu dengan Abu Jahal ini, la yufariq, aku tak akan berpisah dengan dia sehinggalah salah seorang pada kami akan mati. Sama ada dia mati ataupun aku mati, ataupun sama ada aku syahid ataupun dia masih hidup. Macam salah seorang mesti mati. Budak ni kata. Lepas tu, bila mana dengar perkataan ini, dia pun rasa kagum. Abdurrahman bin Auf dengar, terkejut budak ni kata macam ni. Fata'ajjabtu minhu, ataupun lizalik, disebutkan bahawasanya aku kagum. Fata'ajjabtu lizalik, disebutkan Abdurrahman bin Auf kata, aku kagum, terkejut dengar budak ni kata macam ni. Lepas tu seorang lagi, dia kata benda sama juga. Kan ada dua orang budak ni, seorang nama Muaz, seorang Muawis, budak yang mana berada di kanan dan kiri dia. Kemudian setelah itu, dalam pertempuran tersebut, nampak Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf nampak Abu Jahal, dia habaq kat budak tersebut. Last sekali budak tu pun pi pukul Abu Jahal, sampailah Abu Jahal dalam keadaan kita katakan terjatuh. Dalam riwayat lain ada diceritakan ada sahabat lain pula, yang mana Rasulullah kata, ada siapa tak kat sini yang mana nak tengok apa yang Abu Jahal tengah buat dah ni. Sebab Rasulullah tak tahu lagi keadaan Abu Jahal apa. Kemudian ada beberapa orang sahabat yang mana mereka pergi tengok keadaan Abu Jahal. Sahabat tersebut dia tengok Abu Jahal dalam keadaan apa? Masih hidup, tapi dalam keadaan barat. Barat tu maksud dalam keadaan tak boleh nak bergerak sangat dah, dalam keadaan kekerasan, nak mati dah. Maksud dia dah lemah dah Abu Jahal ni, sebab budak tu pukul betul-betul. Setelah itu, bila sahabat ni pergi tengok, ada diceritakan dalam riwayat Bukhari, sahabat ni pergi tengok dalam keadaan dah sejuk dah, maksud dalam keadaan dah tak boleh bergerak dah, tapi boleh cakap lagi. Setelah itu, sahabat ni tanya, "Anta Abu Jahal?" Ini ulama berbeza pandangan, ada dua bacaan. Ada yang sebut anta Abu Jahal ataupun anta Aba Jahal. Ini beza dalam nahwu lah. Ada yang baca Aba, ada yang baca Abu. Kalau kita tengok alamah ini, dia ada mengatakan bahawasanya ada, kita katakan takdir. Sebab itulah ada yang baca sebagai nasab, ada baca sebagai rafa'. Ini panjanglah dibahaskan oleh alamah ini Ibn Hajar. Kita tak sambung yang tu. Kemudian sahabat ditanya, "Adakah engkau Abu Jahal?" Kemudian Abu Jahal pun dalam keadaan, bila mana dalam keadaan orang tanya macam tu, dia pun jawab, "Hal, adakah ada lagi lelaki yang lebih mulia daripada orang yang hampa bunuh ni?" Abu Jahal kata. Tu dalam keadaan nak mati dah tu. Abu Jahal kata, "Hal, adakah?" Ini istifham ingkari. Dia pertanyaan, tapi bukan tanya nak jawapan. Tanya nak ingkari, nak sombong. Maksudnya Abu Jahal nak kata, siapa lagi orang yang lebih mulia daripada orang yang qatal tumuh, orang yang hampa bunuh ni? Itu Abu Jahal. Waktu dah barat, waktu dah keras dah ni, tak boleh bergerak dah. Dia kata macam tu. Ini adalah riwayat Bukhari diceritakan. Dia sebut perkataan macam tu, nak katakan sombongnya Abu Jahal. Dalam keadaan dah tak boleh gerak dah, dia sebut macam tu. Dalam riwayat yang lain, selain Bukhari, riwayat yang lain pula, ada perbahasan sanad. Bila sahabat ni tengok, dia habiskan terus Abu Jahal. Tetapi kita akan lihat yang mana yang terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal ni 3 orang. Yang pertama, ataupun yang pertama tadi, 2 budak tadi lah, Muaz dengan Muawis. Yang ketiga sahabat tadi. Tapi yang dapat salap
adalah Muaz. Salak ni apa? Salak ni kita katakan dalam keadaan yang mana, kita bagi lalu azan dulu lah, sekejap kita sambung insya-Allah. Okey, kita sambung berkaitan tadi. Bila mana kita katakan yang terlibat tentang pembunuhan Abu Jahal ini 3 orang. Yang pertama, yang kedua tadi Muaz dengan Muawiz, 2 orang sahabat tadi, budak-budak tadi. Yang ketiga sahabat yang seorang lagi, yang mana dia pergi tengok Abu Jahal, last sekali dia pun pergi habiskan. Jadi kita katakan last sekali, siapa yang nak ambil salak? Salak ni apa? Salak ni adalah keadaan bila mana peperangan, siapa yang dapat bunuh seseorang tersebut, dia akan dapat apa yang mana ada pada baju musuh tersebut. Jadi salak dalam kes Abu Jahal ni siapa yang nak ambil? Seterusnya kita tengok ada hadis menyebutkan man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Iaitu maksudnya siapa yang mana membunuh musuh ketika pertempuran dan dia ada bayyinah, dia ada bukti bahawasanya dia yang bunuh orang tersebut, maka dia akan dapat salabuhu, dia akan dapat salab, iaitu kita katakan peralatan yang ada pada orang tersebut. Jadi dalam kes melibatkan ini, salab ni siapa yang dapat? Bila mana 2 orang budak tadi itu, mereka telah hentam Abu Jahal, mereka pergi jumpa Nabi SAW, mereka kata mereka yang mana yang membunuh. Kemudian baginda tanya, pedang tadi ada lap lagi tak darah tu? Lap ke tak lagi? Mereka kata tak. Mereka pun tunjuk kat Nabi. Sebab Rasulullah nak tentukan siapa yang mana milik siapa ni. Setelah tu baginda menyebutkan kilakuma qatalahu, hampa berdua telah membunuh Abu Jahal. Rasulullah sebut hampa berdua ini yang mana telah membunuh Abu Jahal. Kemudian Nabi SAW memberikan salab tersebut kepada Muaz. Ini salah satu kita katakan kisah pembunuhan, kita katakan kematian Abu Jahal, yang mana waktu nak mati pun sombong lagi tadi kita sebutkan tadi. Itu kisah kematian Abu Jahal. Seterusnya yang terakhir sebelum kita berhenti, bahawasanya faedah yang mana kita dapat dari peristiwa Isra' dan Mi'raj apa? Iaitu salah satunya adalah yang kita sebut Abu Jahal ni bukan Isra' dan Mi'raj. Yang Abu Jahal tadi ini adalah berkaitan perang Badar. Yang mana seterusnya kisah yang mana kita akan sebutkan apa pengajaran yang mana kita dapat daripada kisah Isra' dan Mi'raj ini. Kalau kita tengok malaikat Jibril dan baginda bila mana nak masuk ke langit dan langit yang lain tu, apa yang terjadi? Malaikat menjaga langit tu dia buat apa? Dia tanya dulu, siapa? Lepas tu Jibril menjawab, Jibril. Waman ma'aka, siapa lagi bersama engkau? Jibril menyebut Muhammad dan lain-lain lah. Jadi nak katakan Jibril sebelum masuk ke satu tempat, perkenalkan diri. Ini juga adab. Bila mana kita nak masuk rumah orang macam mana? Ada hadis yang mana diriwayatkan, kita akan lihat hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ada meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan tentang adab bila kita pergi rumah orang ni. Iaitu daripada Jabir. Jabir menyebutkan ataitu Nabi SAW. Jabir kata, aku pernah pergi bertemu Nabi SAW untuk urusan dain, urusan hutang. Kemudian fadaqaqtul bab. Bila sampai kat pintu, aku pun ketuk pintu. Baginda tanya, manza? Siapa tu? Kemudian Jabir tak kata ana Jabir. Jabir tak kata macam tu. Jabir kata ana, saya lah. Kemudian Rasulullah kata ana, aku. Lepas tu Jabir kata, Jabir cerita ka'annaha karihaha, seolah-olah Nabi tak suka. Nabi marah bila aku sebut ana. Apa maksud dia di sini? Maksud dia, bila mana Rasulullah tanya manza, siapa tu? Jabir kata ana, dia kata saya, dia kata aku. Kemudian Rasulullah kata ana, saya, maksudnya kalau dalam bahasa kita, apa saya? Dia kurang macam itulah. Rasulullah tak suka bila mana kita jawab tak sebut nama. Cuba bayangkan, kalau orang main rumah kita waktu malam ke, waktu mana ke, kita, orang dia ketuk pintu kita tak nampak luar. Kita tanya siapa tu? Dia kata akulah ni. Kadang-kadang walaupun kawan kita tak cam suara waktu malam kadang-kadang. Jadi sebab itulah Rasulullah tak apa suka sangat. Sebab tu dalam hadis ni Jabir dia kata ka'annaha karihaha, seperti mana Nabi tak apa suka sangat bila aku sebut ana, tak sebut nama. Jadi kalau kita pergi rumah orang, kalau dia tanya siapa tu, kita abanglah kita ni siapa. Itu adab yang mana Nabi SAW nak ajak kepada kita. Sebab tu Jibril bila mana malaikat penjaga langit tanya siapa, dia abang nama. Bila tanya waman ma'aka, siapa lagi bersama kau, Jibril abang, ini ada sekian-sekian, ini Muhammad, iaitu Nabi SAW. Jadi itu adab yang mana kita bila mana dalam keadaan pergi rumah orang tanya siapa ni, kita jawab. Samalah juga kalau kita berinteraksi first time, kita nak pergi mana-mana, nak telefon orang tua, kita kenalkan diri.
Kalau first time kita nak jumpa orang tu, kita tak pernah telefon dia. Kita telefon kita, abang, Assalamualaikum, saya sekian-sekian. Contoh lah, kalau kita nak ambil cok masjid ke apa ke, kita kenalkan diri dulu. Itu yang mana kita tengok Nabi SAW mengajarkan adab kepada kita. Wallahu alam. Sebelum kita berhenti, saya ada beberapa buku ni, saya nak bagi kuis hadiah sikit. Siapa dapat jawab berdasarkan apa yang kita kuliah hari ni lah. Atau kalau nak tanya yang bulan lepas mungkin tak ingat lah. Jadi tak apa, saya tanya yang hari ni saja. Ada lebih kurang 2 lah, 3 buku kat sini. Okey, soalan pertama, siapa jawab angkat tangan. Yang pertama, sebutkan nama sahabat yang mana kita katakan budak tadi tu. Dalam peristiwa pembunuhan kita katakan kan ada 2 orang budak. Sebutkan salah satu je. Siapa nama dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab angkat tangan. Ya. Ya? Okey, betul. Iaitu Muaz dan Muawiz. Di sini ada 3 buku ni, nak pilih mana satu? Mana satu? Mana-mana tak apa. Okey, mana-mana tak apa. Okey, soalan yang kedua. Yang tengok live tak ada lah. Yang ada kat sini saja. Soalan yang kedua adalah berkaitan, tadi kita sebutkan berkaitan Nabi Idris. Ada pandangan menyebutkan Nabi Idris ni sama dengan seorang Nabi yang lain. Nabi apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayah. Ya, betul. Iaitu jawapan disebutkan, ada pandangan menyebutkan Nabi Ilyas. Kita sebut khilaf dalam kalangan ulama tadi. Ada pandangan Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya Nabi Idris dan Nabi Ilyas adalah lelaki yang sama. Tetapi Ibnu Katsir tolak pandangan ni. Ibnu Katsir kata Nabi Idris dan Ilyas merupakan 2 orang yang berbeza. Okey, betul jawapan tu. Tak apa. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir ni saya rasa minggu depan pula kot kita tanya. InsyaAllah minggu depan lah. InsyaAllah dah habis dah 2 soalan je minggu ni. Kalau saya bagi semua minggu depan saya tak ada buku dah nak bawa bagi hadiah. Jadi minggu depan lah kita sambung insyaAllah. Tapi minggu depan saya tak janji lagi dapat datang sebab ada program Jabatan Mufti. Jadi kalau adalah tengok kat grup WhatsApp. Tapi mungkin kemungkinan tak ada minggu depan. Kalau tak ada, kita bertemu pada bulan depan pula lah macam biasa, minggu kedua dan ketiga pada pertemuan akan datang. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.